10 malam di TV9. Hai, ikutkan hati aku nak campak ke mana lah helmet buruk ni. Dah koyak gabak dalam ni dengan bergabuk-gabuk. Tapi sebenarnya, helmet yang uduh ni, yang kalau kita fikir tak guna, janganlah dibuang sebab awak tengok ni. Anda tengok, saksikan ini. Helmet ni dah jadi cantik oleh kerana hobi seseorang, remaja, indie yang nak kita saksikan sebentar saja lagi. Jadi nak cakap lebih panjang pun tak guna. Ini adalah teknik airbrush Ada lambang TV9, ada background ni, ada bendera dan saya ingatkan ni pakai stiker. Ingatkan pakai cat, rupanya dia pakai airbrush. Jadi saya pun tidak berapa arif tentang airbrush ni. Kita tanya si remaja yang berusia 26 tahun ini. Apa dan bagaimana dia buat helmet ni jadi secantik macam ni? Kita saksikan. Inilah antara hasil sentuhan halus seni berus udara, kreatif dan berseni. Ia lebih popular dipanggil seni airbrush, penghasilan sebuah lukisan yang menggunakan teknik semburan. Prosesnya memerlukan penggunaan alat pemampat sebagai sumber udara. Kaedah utama menghasilkan lukisan dengan alat utamanya pen semburan. Peralatan lain ialah cecair pelbagai warna dan alat tulis. Kali ini segmen Indie at NLKO membawa anda ke sebuah bengkel airbrush milik seorang remaja. Mengusahakan bengkel secara persendirian, di sinilah remaja ini menghabiskan masanya dengan aktiviti airbrush. Saya start airbrush tahun 2001. Sekarang dah hampir 10 tahun. Dan banyak tebahan saya buat kat helmet dan motor, skuter, kereta pun ada. Walaupun membangunkan bengkel ini secara sederhana, ia merupakan satu permulaan dalam mengembangkan kreativiti seni airbrush hasil bakatnya yang sedia ada. Seni lukis airbrush biasanya dipraktikkan ke atas permukaan kereta, motosikal, topi keledar dan beberapa aksesori kenderaan. Sehingga kini karyanya mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Banyak tempahan diterima. Beginilah proses menyiapkan sebuah lukisan airbrush ke atas permukaan topi keledar. Lazimnya, sebelum bermula, lakaran kasar dilakukan terlebih dahulu di atas permukaan kertas. Kemudian, lakaran tadi dipotong satu persatu mengikut bentuk. Surat-surat yang diinginkan terbentuk, kertas ditekapkan ke permukaan topi keledar. Seterusnya, bermulalah proses menyembur cat. Sebelum itu, cecair pewarna diisi terlebih dahulu ke dalam pen semburan. Gambaran sedia ada melalui teknik ini sebenarnya amat membantu dan memudahkan pelukis di samping mengelakkan kesalahan dilakukan. Pita pelekat juga digunakan untuk mewujudkan variasi corak. Mesin pemampat dipasang, semburan halus berwarna terhasil. Teknik ini lantas mewujudkan kesan tona dan alunan warna yang sesuai pada lukisan mengikut corak yang diinginkan. Lihatlah sendiri, kombinasi warna menghidupkan lagi penghasilan corak. Semuanya bergantung kepada kreativiti pelukis. Populariti lukisan airbrush sebenarnya masih belum meluas di Malaysia berbanding negara luar.
Seni airbrush mula diperkenalkan pada tahun 1876 oleh seorang ahli perniagaan, Francis Edgar Stanley, yang berasal dari Houston, Amerika Syarikat. Gunakan teknik tersebut kemudiannya dikembangkan kereta terkenal Abner Pillar. Perkembangan seni airbrush di Malaysia banyak mempengaruhi latar dan amalan golongan remaja Indi. Mereka yang mula berjinak-jinak sebagai hobi akhirnya menyedari aktiviti ini mempunyai potensi besar untuk dikomersialkan di samping mendatangkan pulangan lumayan. Melalui seni ini juga, pihak kerajaan melalui Balai Seni Lukis Negara mengorak langkah dengan mengendalikan bengkel latihan lukisan terus udara yang berkonsepkan semangat Satu Malaysia. Peserta yang menyertainya digalakkan menerapkan motif Satu Malaysia melalui karya masing-masing. Lepas hampir 3 jam, lukisan semakin siap. Akhir sekali ialah proses melicinkan permukaan topik ledar menggunakan pelarut cat. Cat untuk lukisan ke atas sebuah topik ledar seperti ini dianggarkan tidak kurang RM300. Hasilnya, inilah dia. Selain menerima tempahan lukisan airbrush, Hall turut menyediakan perkhidmatan untuk mereka yang ingin mempelajari teknik asas menggunakan airbrush. Bagi sesiapa yang ingin dapatkan airbrush service dan ingin belajar airbrush, sila kontak saya di alamat ini.